Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Syahmi bin Mat Sali, pelajar sarjana muda Teknologi Kejuruteraan Awam, Perkhidmatan Bangunan dengan Kepujian. Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Tajuk untuk projek sarjana muda saya ialah A Study on Maximum Natural Ventilation for a Model Single Story House by Using Simulation Software. Okey, saya mulakan dengan chapter 1 iaitu Introduction. Yang pertama ialah latar belakang kajian. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2018, penggunaan tenaga elektrik menyumbang kepada 19% daripada jumlah penggunaan tenaga global, dengan rumah kediaman menyumbang kepada 27% daripada jumlah penggunaan tenaga. Majoriti penggunaan tenaga ini digunakan untuk memanaskan dan menyejukkan bangunan kediaman. Di negara tropika seperti Malaysia, penyejukan ruang menyumbang kepada 11% daripada penggunaan kuasa isi rumah pada 2016 menurut Suruhanjaya Tenaga Malaysia, dan penggunaan tenaga dipengaruhi oleh keadaan cuaca dari luar. Seterusnya ialah natural ventilation. Natural ventilation merujuk kepada penggunaan daya semula jadi seperti angin dan daya apungan untuk memberikan udara segar dan perubahan udara yang mencukupi untuk mengudarakan ruang tertutup tanpa memerlukan kawalan suhu aktif atau teknik mekanikal. Udara segar diperlukan untuk bangunan untuk menghilangkan bau dan meningkatkan kualiti persekitaran dalaman. Terdapat dua teknik untuk natural ventilation, iaitu pertama ialah stack ventilation dan kedua ialah cross ventilation. Seterusnya ialah Building Information Modelling. BIM pada masa kini semakin mendapat perhatian dalam sektor pembinaan untuk menyiapkan projek dengan hasil yang lebih berkualiti dan kurang risiko. Menurut Usmani pada 2019, BIM ialah model 3 dimensi yang terkini yang boleh menggabungkan beberapa elemen bangunan atau lapisan maklumat, 3-dimensional geometry, material, structural data, mechanical and electrical and plumbing system. Seterusnya ialah penyataan masalah. Dalam seperti negara Malaysia yang berada dalam iklim tropika, isu haba dan kelembapan adalah salah satu cabaran yang paling kritikal yang mesti ditangani, terutamanya dalam bangunan kediaman. Bangunan moden tidak dirancang dengan peredaran udara semula jadi yang mencukupi dalam bangunan, malah hanya memberikan penekanan pada nilai estetika sahaja. Walaupun bangunan tradisional dibina dalam iklim panas dan lembap, ia direka untuk mendapatkan penggunaan semula jadi untuk memaksimumkan thermal comfort. Thermal comfort telah menjadi kebimbangan negara di Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana suhu terus meningkat akibat pemanasan global dan pencemaran udara. Masalah ini telah menjadi lebih teruk dan akhirnya akan mengakibatkan kesan bahaya kepada kesihatan penduduk. Seterusnya, disebabkan iklim yang panas, ramai pemilik rumah kini memilih penghawa dingin untuk mengurangkan suhu dalam bangunan yang akan menyebabkan penggunaan tenaga meningkat. Dan seterusnya, penggunaan penghawa dingin ini dapat meningkatkan pelepasan klorofluorokarbon ataupun CFC yang boleh menyumbang kepada penipisan lapisan ozon dan memberi kesan negatif yang lain kepada bumi. Yang seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah to determine the factor of contributing the maximum natural ventilation in a single story house. Yang kedua ialah to analyze the wind flow in a house by using ventilation simulation software. Dan yang ketiga ialah to suggest the layout of maximum natural ventilation in a modern single story house. Yang seterusnya ialah skop kajian. Kajian ini akan mencadangkan susun atur rumah satu tingkat moden dengan maximum natural ventilation di daerah Muar, Johor. Data angin pada tahun 2021 akan diperoleh daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia dan sumber lain yang berkaitan. Data tersebut kemudiannya ditukar kepada kelajuan angin purata untuk dianalisis dalam simulation software. Susun atur yang dicadangkan akan mengikut recommendation daripada cross ventilation seperti yang dinyatakan dalam Malaysian Standard MS2680 pada 2017, iaitu Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for Residential Buildings. Terdapat 3 contoh susun atur yang akan dibina dan dia
dan akan dibandingkan. Saiz rumah yang dicadangkan adalah sekitar 900 kaki persegi bersamaan dengan 84 meter square. Layout ini akan terdiri daripada satu ruang tamu, ruang makan, dapur, 3 bilik tidur dan 2 tandas. Layout ini akan mempunyai bilangan dan saiz bukaan yang sama untuk tingkap dan pintu. Autodesk Revit akan menjadi perisian yang untuk membina layout. Selepas layout ditukar kepada model 3D, ia akan dipindahkan ke simulation software iaitu Autodesk Computation Fluid Dynamics ataupun dikenali sebagai Autodesk CFD untuk menganalisis aliran udara di dalam rumah. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Dari segi kestabilan masyarakat sivil, perlindungan sumber semula jadi dan keutuhan alam sekitar manusia, perubahan iklim merupakan adalah satu cabaran yang paling ketara bagi mengurangkan pengeluaran karbon dioksida dan dengan ketara yang disebabkan oleh penggunaan tenaga yang tinggi. Negara yang sedang membangun dan telah membangun mesti memperlahankan dalam permintaan tenaga. Menurut Cheong, sistem pengudaraan adalah penting untuk menghapuskan bahan tercemar yang berasal dari udara. Selain daripada thermal comfort, isu lainnya ialah untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan penerimaan psikologi penduduk. Seterusnya ialah chapter 2 iaitu literature review. Yang pertama ialah ventilation atau pengudaraan. Udara adalah antara 4 elemen utama dan diperlukan untuk kehidupan manusia. Walaupun ia penting untuk pengudaraan ruang dalaman, kebanyakan masyarakat kini tidak menyedari keperluan pertukaran udara berterusan dalam bangunan. Menurut PASI pada 2015, Indoor Air Quality, Thermal Comfort dan kecekapan tenaga menjadi perkara penting pada dalaman bangunan pada masa kini. Pengudaraan adalah penting untuk kesejahteraan, memberi keselesaan dan kesihatan kepada manusia. Pengudaraan semula jadi apabila dilakukan dengan sewajarnya mungkin akan dapat menjimatkan tenaga berbanding sistem pengudaraan mekanikal. Natural ventilation dapat menghilangkan haba mengikut suhu atau perbezaan tenaga yang didorong oleh angin dan dapat membekalkan udara segar dengan menambah kelembapan, beban zarah dan kepekatan volatile organic compound ataupun VOC. Udara boleh menyingkirkan haba yang terkumpul dengan menggunakan kuasa semula jadi. Penggantian natural ventilation dengan sistem mekanikal boleh menjimatkan pembelanjaan pemilik bangunan untuk peralatan, ducting dan kawasan diperlukan untuk menyimpankan kedua-duanya. Seterusnya ialah hierarchy of ventilation system. Menurut Etheridge pada 2012, terdapat 5 jenis pengudaraan dalam bangunan, iaitu yang pertama ialah natural ventilation, yang kedua ialah natural ventilation plus local mechanical devices for internal air motion, dan yang ketiga ialah mechanical ventilation system iaitu ducted, yang keempat ialah air conditioning systems dan yang kelima ialah mixed mode system. Seterusnya ialah passive design strategy. Passive design strategy ialah reka bentuk yang boleh mengurangkan penggunaan electrical atau mechanical untuk mencapai thermal comfort, air quality dan penjimatan tenaga. Menurut MS 2680 pada 2017, designer boleh considerkan faktor seperti berikut, iaitu yang pertama ialah site planning and orientation, yang kedua daylighting, yang ketiga roof, yang keempat fasad, yang kelima natural ventilation dan yang keenam strategic landscaping dan yang ketujuh ialah alternatif ataupun renewable energy. Terdapat dua teknik untuk natural ventilation. Yang pertama ialah closed ventilation dan yang kedua ialah stack ventilation. Menurut MS 1525 pada 2017, closed ventilation ialah angin yang memaksa udara luar yang sejuk ke dalam struktur bangunan melalui saluran masuk ataupun inlet, manakala udara dalaman yang hangat akan dikeluarkan melalui saluran keluar ataupun outlet. Manakala stack ventilation bermaksud menghasilkan udara
Manakala stack ventilation bermaksud menghasilkan aliran udara dengan menggunakan daya semula jadi yang dijana oleh perbezaan tekanan udara, suhu dan tahap ketumpatan antara persekitaran dalaman dan luaran. MS2680 pada 2017 ada recommend kriteria cross ventilation yang baik. Yang pertama ialah orientate the building to maximize surface exposure to prevailing winds. Yang kedua ialah provide openings on opposite walls for optimum cross ventilation effectiveness. However, if this is not possible, openings can be replaced on adjacent walls. Yang ketiga, have equal inlet and outlet areas to maximize airflow. Yang keempat ialah provide inlets on the windward sides and outlet on the leeward sides. Yang kelima ialah avoid obstruction between the inlets and outlets. Yang keenam, design outlet openings to be slightly larger than inlet openings to produce higher air velocities. Yang ketujuh, design openings to be easily accessible and operatable by the occupants. Yang ke-8 ialah use architectural features like wing walls and parapets to create positive and negative pressure areas to induce cross ventilation. Yang ke-9 ialah locate outlet openings on the windward sides at the occupied level. Yang ke-10 ialah for room having single windows at just one wall or single-sided ventilation. The effective room depth W is less than 6 meters. Yang ke-11 yang terakhir ialah for cross flow or two-sided ventilation, both window openings should be opened at the effective room depth that is equal to 12 meters. Yang seterusnya ialah chapter 3 iaitu metodologi. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis susun atur rumah satu tingkat yang paling berkesan untuk mencapai indoor air quality tanpa mengambil kira suhu dan kelembapan. Langkah yang pertama ialah selecting the project title, background of study, problem statement, objective and scope of the study. Langkah yang kedua ialah selecting the location of study. Langkah yang ketiga ialah data collection of the air movement. Langkah yang keempat ialah creating 3 samples of the layout of single story house with cross ventilation by referring to Malaysian standard using Autodesk Revit. Langkah yang kelima ialah run the analysis by using Autodesk Computational Fluid Dynamics. Dan jika pada peringkat ini, jika berjaya akan diteruskan ke data analysis. Jika tidak berjaya akan kembali semula ke membina sampel layout. Dan selepas data dianalisis, recommendation dan conclusion akan dibuat. Yang seterusnya ialah door opening. Dalam MS1064 bahagian 4 pada 2001, terdapat 4 jenis pintu yang sering digunakan di Malaysia iaitu single lift door, single lift and side lift door, double lift door dan sliding door. Dimension yang direkomend oleh Malaysia Standard adalah seperti yang berikut. Yang seterusnya ialah window opening. Terdapat beberapa jenis tingkap yang sering digunakan di Malaysia iaitu casement window, awning window dan sliding window. Dan dimension adalah seperti berikut. Yang seterusnya ialah creating layout. Presium beam seperti Autodesk Revit akan digunakan untuk membina layout. Sampel susun atur yang akan dianalisis terdiri daripada 3 bentuk seperti segi 4 tepat mendata, segi 4 tepat menegak dan segi 4 sama sisi yang akan dibandingkan pada akhir kajian. Kesemua sampel akan mempunyai keluasan lantai dalam lingkungan 84 meter square atau bersamaan dengan 900 kaki persegi. Susun atur akan terdiri daripada 1 ruang tamu, ruang makan, dapur, 3 bilik tidur dan 2 tandas. Susun atur akan mempunyai satu sisi salur masuk udara ataupun inlet dan satu sisi salur keluar ataupun outlet dengan bilangan bukaan pintu dan tingkap yang sama. Langkah-langkah untuk membuat susun atur adalah seperti yang berikut. Langkah yang pertama ialah dengan membina layout. Mula-mula create grid line. Yang kedua ialah place the pad foundation. Yang ketiga place the ground and roof beam. Yang keempat place column. Yang kelima erect the wall. Yang keenam place the windows such as
casement windows and awning windows. Yang ketujuh ialah place the doors for double lift door and single lift door. Yang ke-8 ialah create the roof. Okey, ini adalah contoh daripada tiga-tiga sampel tersebut. Step yang kedua ialah gantikan elemen architectural ke structural. Ini kerana simulation software tidak dapat membaca elemen architecture semasa analisis model. Step yang ketiga ialah menurut Autodesk pada 2008, inlet dan outlet hendaklah dipanjangkan atau extended untuk membantu mengelakkan divergence dan meningkatkan keseimbangan jisim dan menambah ketepatan semasa proses analisis. Yang seterusnya ialah analisis model. Autodesk Computational Fluid Dynamics ataupun Autodesk CFD digunakan untuk menganalisis kelajuan angin pada setiap sampel rumah yang dibina. Okey, step pertama ialah import the 3D model from the Autodesk Revit to Autodesk CFD. Yang kedua ialah assign the material types and name. Contohnya, dinding type-nya ialah solid dan boleh dinamakan sebagai konkrit. Step yang ketiga ialah assign the boundary condition at the inlet and outlet component to determine the facility magnitude. Step yang keempat ialah apply mesh sizing. Langkah kelima ialah apply soft to make the software do its analysis. Langkah yang keenam ialah apply planes to overview the concentration of velocity magnitude in the model at X, Y and Z axis. Langkah ketujuh ialah reset the legend options such as the unit and the maximum airflow to get more accurate readings. Langkah yang ke-8 ialah apply the vector settings to adjust the length range of the airflow indicator. Langkah yang ke-9 ialah apply trees to see the direction of the flow inside the models. Dan yang ke-10 ialah the result of the analysis will appear below the model. Setakat ini saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.